Apa khabar semua? Assalamualaikum. Okay, nama saya Zikri dan ini teman saya Andri. Andri, apa khabar Andri? Abang baik Zikri, apa Alhamdulillah. khabar? Harap-harap semua baik-baik belaka lah kan? Semua sihat insyaAllah. InsyaAllah semua pakai penutup muka Alhamdulillah yang di luar tu. Okay, hari ini kami akan kongsikan tips-tips dan cara untuk berkomunikasi dengan berkesan. Betul tak Andri? Betul tu, benar-benar. Okay, kenapa cara berkomunikasi dengan berkesan itu bagus untuk diri kita? Hmm. Mungkin anda rasa tak penting sangat lah, tapi sebenarnya banyak manfaatnya ya jika kami belajar tip-tip untuk berkomunikasi secara berkesan ataupun dengan lebih baik lah. Berkomunikasi secara berkesan ni mungkin dapat membantu anda semua dalam peperiksaan lisan, oral examinations ya, supaya apa yang anda katakan kepada guru anda itu berjalan dengan lancar lah, tak tersekat-sekat. Dan juga kalau nak lebih efektif, mungkin dalam perbualan harian anda ya, cakap dengan ibu bapa, teman-teman ataupun siapa-siapa lagi lah, guru-guru di sekolah ke. Aspek-aspek yang kami akan kongsikan hari ini adalah lontaran suara dan juga artikulasi. Okay, sebelum kita mulakan, nama saya Zikri Alfah, umur saya 19 tahun dan saya adalah seorang pelajar dari Kaplan yang sedang mengambil kursus pengajian undang-undang. Okay. Hobi-hobi saya adalah aktivis di Barat di dalam kumpulan Si Anak Seni dan saya juga penggemar berlakon teater. Saya telah libatkan diri saya dalam teater dengan kumpulan teater artistik sejak tahun 2014 lalui pertandingan teater pelajar. Teater pelajar ini pertandingan yang melibatkan pelajar-pelajar dari sekolah menengah dan saya juga mengarah produksi Hujan Batu di tahun 2015. Dan Andri, tentang kamu pula? Baiklah Zikri, terima kasih tentang introduksi anda, pengenalan anda. Baiklah, nama saya Andri, Muhammad Andri Ritik. Saya buat masa ini saya berumur 18 tahun dan saya merupakan seorang pelajar di Politeknik Singapura, SP, Singapore Politeknik. Dan saya sedang mempelajari jurusan atau kos kejuruteraan awam. Apa itu kejuruteraan awam? Betul. Panjang sangat tu. Sebenarnya kalau bahasa Inggeris dia civil engineering. Jadi apa pula civil engineering? Dia perkara yang tentang mempelajari tentang binaan-binaan lah, construction works, semua itulah. Dan seperti Zikri juga, saya pada masa lapang hobi saya suka berlakon ya, melibatkan diri dalam lakonan, terutamanya dengan Zikri lah, dalam kami mengambil bahagian dalam teater artistik dan kami saling mengenali satu sama lain, saya dengan Zikri, ketika pertandingan Teater teater pelajar. pelajar ya, yang berlaku dah berapa tahun dah lepas, 6 atau ada jugalah 6 tahun, Sama juga. tahun yang lepas. Iya. Jadi dengan itu kami diperkenalkan dengan salah satu juri teater pelajar, iaitu Encik Roslan Muhammad Daud yang merupakan ketua bagi Kumpulan teater. teater artistik. Sebab situ kita involve lah, kita mengambil bahagian dengan apa-apa acara lakonan yang dikendalikan oleh teater artistik seperti Hujan Batu dan yang lain-lain lagi lah. Untuk semua yang ada di sini, rakan-rakan bahasa sekalian, kami ada rakan bahasa daripada NUS. Ya, tahun ini kita pertama kali, anda akan lihat di skrin anda, kita ada rakan bahasa daripada NUS, Syazwani dan Radia. Mereka akan membantu Andri dan Zikri untuk sesi hari ini. Jadi mungkin Syazwani dan Radia, anda boleh perkenalkan diri sebentar. Okay, salam semua. Salam. Saya Radia, pelajar jurusan Political Science tahun keempat di Universiti Nasional Singapura NUS. Sama seperti adik-adik di Zoom session ini, saya juga dilantik sebagai rakan bahasa bagi kembara rakan bahasa pada tahun ini. Dan sedikit sebanyak tentang sesi kita pada hari ini, kita akan menyentuh tentang cara-cara penyampaian yang baik, sama ada dalam perbualan, persembahan dan sebagainya. Dan ini akan membantu adik-adik dalam kembara anda
untuk mengajak rakan-rakan yang lain untuk terus menggunakan dan mencintai bahasa Melayu. Jadi saya harap adik-adik dapat ikut serta dengan aktif untuk Zoom session kita pada hari ini ya. Boleh. Terima kasih Kak Radia. Itu merupakan introduction yang sangat baik sekali dan saya sangat setuju dengan Kak Radia dan harap-harap sesi ini akan memberi manfaat kepada kita semua. Jadi saya Syazwani, saya merupakan pelajar Universiti Kebangsaan Singapura dalam kursus pengajian Melayu. Dan saya berasa amat gembira untuk dapat bertemu dengan anda semua. Okey, Andri dan Zikri, kembali kepada anda. Terima kasih Kak Radia. Terima kasih Kak. Okey, Okey. seterusnya, slide seterusnya. Okey. Kita akan mulakan dengan aktiviti pertama kita iaitu Kahoot. Kahoot. Okey. Kahoot ini apa itu Kahoot, Andri? Saya pastilah pelajar-pelajar kami semua, adik-adik semua tahu apa itu Kahoot kan. Mungkin jika guru-guru anda hendak mengajar dengan mereka hendak apa-apa yang dipelajari itu masuk dengan lebih baik dalam minda-minda adik-adik semua, mereka akan memainkan permainan Kahoot. Permainan Kahoot, ya betul. Lebih interaktif lah, jadi kita dapat belajar dengan lebih baik kan, dia proses lebih baik. Okey, saya mulakan ya. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, are you ready? Dah bersedia tak anda? Alright. Jadi apa itu bermaksudkan artikulasi? Bercakap dengan apa? Tersekat ke? Pantas ke? Jelas ke? Perlahan ke? Takkan kita nak mengajar anda cakap dengan tersekat-sekat kan? Kurang ajar pula nanti kami kan? Mana tahu. Yelah, tapi lebih baik kita ajar yang betul, yang benar. Right. Ya, nampaknya memang jawapannya jelas ya. Artikulasi bermaksud bercakap secara jelas ya. Clearly lah. Articulation. Seterusnya? Okey, kenapa bukan tersekat-sekat ataupun pantas? Mungkin awak nak berikan sedikit Saya penjelasan. beri penjelasan boleh. Jadi artikulasi itu memang bermaksud bercakap dengan jelas. Takkan kita nak mengajar cakap dengan tersekat-sekat pula, ke cakap dengan pantas, ke cakap dengan perlahan, dengan slow. Taklah, kita di sini hendak mengajar anda semua perkara-perkara yang dapat memanfaatkan anda dalam selepas inilah, kehidupan anda selepas ini. Jadi kita lebih baik kita mengajar untuk bercakap secara jelas, iaitu artikulasi. Alright, Baik. siapa di atas? Ain Inara, syabas. Yang lain syabas juga. Baik, tak apa. Ada banyak. Terusnya. Di manakah kita boleh gunakan artikulasi? Perbualan harian, lisan, perbahasan atau kesemuanya. Baik. Kan sahaja ke? Alright, bagus syabas. Banyak juga yang dapat menjawab kesemuanya. Yang salah tak apa, betul juga, cuma tak cukup jawapannya lah. Ada Tak cukup lengkap. Tidak cukup lengkap. tak lengkap. Yang Betul, itu artikulasi penting dalam perbualan harian, lisan dan juga perbahasan. Tapi ia boleh memanfaatkan kesemuanya sekali. Okey, seterusnya. semua penting. Ada yang dah naik Erina, Wellington Primary dah naik tu. Satu sekolah ya naik. Sekolah naik. Artikulasi yang baik memerlukan suara yang kuat. Betul atau salah? Siapa tak boleh nampak soalannya ni? Alright. Okay, saya jelaskan dululah. Ya, artikulasi tak perlukan suara yang kuat. Kalau tak, nanti kena pekik-pekik pula kan. Orang tanya, bolehkah anda mengartikulasikan, nanti terus anda cakap dengan kuat atau jerit. Jangan. Artikulasi ini boleh dilakukan dengan suara yang perlahan ataupun memandangkan situasi lah. Tengok jika mereka memerlukan jeritan dan mungkin perlukan lakukan begitu, boleh. Tapi
tak semestinya suara yang kuat baru boleh dapatkan artikulasi yang baik. Yang baik. Betul. Perlahan macam ini, secara perlahan pun boleh dapat artikulasi. Nanti kita mengajarlah bagaimana. Macam mana artikulasi gitu ya? Artikulasi. Okey, seterusnya. Okey. Right. Oh, sudah naik Erina Adriana. Ya, bagus. Nazizati ya. Ada kompetitifnya lah. Okey, artikulasi memastikan yang orang lain apa yang kita katakan kepada mereka. Memastikan yang orang lain mendengar, melihat, menghayati atau memahami apa yang kita katakan kepada mereka. Memahami apa yang kita katakan kepada mereka. Ya, mendengar pun penting lah. Penting untuk kami mendengar dan kalau lebih baik pun menghayati. Tapi yang Paling tepat, yang tujuan paling asal tepat untuk memahami. memahami apa yang kita katakan kepada mereka. Tujuan asal lah, main point. Seterusnya. Okey, ini Lepas yang ramai juga yang dapat betul. Okey, bagus. Okey, ini soalan yang terakhir. Oh, terakhir. Artikulasi yang baik membawa kepada perbualan yang apa? Perbualan yang ceria, berkesan, sempurna ataupun mudah? Yang mana satu? Ini trick question tu. Memang ada click answer yang jelas. Yang mana satu? Mudah, berkesan. Pendapat. Banyak pendapat nampaknya adik-adik pada hari ini. Tapi yalah, jawapan yang paling tepat lah, berkesan. Yang lain memang betul, yang mudah, yang sempurna, yang ceria. Tapi yalah, macam saya katakan tadi, asalnya tujuan utamanya, the main point untuk berkesan. Artikulasi akan membawa pada perbualan yang berkesan. Berkesan tu maknanya efektif lah, ya. Dalam bahasa Inggeris lah. Baguslah, ceria, sempurna betul juga. Cuma lebih tepat berkesan. Baiklah. Terima kasih adik-adik, guru-guru. Okey, mari kita berani lihatkan siapa. Ain Inara. Ain Inara. Siapa tu Ain Inara? Boleh Dia anda mana? mana dia? Ada video tak? Video anda dinyalakan tak? Dan pertama, Amar Solihin. Abbas. Abbas kepada Amar, Erina Adriana dan Ain Dia Inara. tempat keempat dan lima tu saya nampak. Okay, dan terima kasih adik-adik semua untuk melibatkan diri dalam permainan Kahoot ini. Terima kasih. Yang tak ada nama tu tak mengapa lah. Ini semua untuk for fun je lah, untuk warm up. Tak, jangan ambil secara serius lah. Don't take it seriously. Kita teruskan saja dengan pelajaran kami pada hari ini. Okey, baiklah. Dapat lihat ya semua ya? Dapat. Okey. Andre? Alright. Saya mulakanlah. Izinkan saya mulakan. Jadi untuk artikulasi yang baik terdapat 3 langkah yang kita dapat kesankan lah. Yang pertama merupakan senaman mulut. Apa itu senaman mulut? Anda rasa? Senaman itu exercise kan? Dan mulut itu mouth. Yalah, clear cut. Jadi senaman mulut menyatukan jadi senaman mulut, which is mouth exercises. Jadi saya harap nanti ketika senaman mulut ni, aktiviti senaman mulut, para pelajar dapat mengambil bahagian lah. Boleh. Oh ya, langkah kedua. Langkah kedua merupakan buka mulut. Simple. Senang saja. Boleh tak semua orang buat sekarang kat skrin? Buka mulut. Semua. Yang tak nyalakan video anda, harap anda dapat nyalakan. Yang pakai penutup muka tu Besar. Buka mulutnya. Jangan malu. Buka mulut. mungkin boleh buka penutup sikit. Yang daripada Gongshan Primary, Clementi Primary, Bukit Panjang, Springdale dan sebagainya, sila buka mulut itu. Terima kasih semua. jika anda seorang pelajar dan video anda tidak dinyalakan, sila nyalakan. Pandai. Buka lebih besar sikit, Syazwani. Jangan malu-malu, jangan malu-malu. Semua. Semua tahu macam mana nak buka Staff mulut. Primary, siapa ni? Belum buka mulut. Pandai. Kita malu. Sekarang kita belajar. Jangan untuk belajar jangan malu. Okey, kenapa kena buka mulut, Andre?
ini nanti dulu, nanti saya akan terangkan. Okay. Sabar. Okey. Sabar. Baiklah, langkah yang ketiga untuk artikulasi yang baik, fahami isi. Faham, understand, isi itu content. Jadi fahami isi, understand what you're trying to say lah. Fahami apa yang anda cakapkan, perbualkan supaya semua berjalan dengan lancar, dengan baik. Baiklah. Akan saya terangkanlah semua langkah-langkah ini. Seterusnya, pertama yang seperti saya katakan tadi, senaman mulut. Kita lihat dululah video ni. Lihat. Inilah scene daripada movie High School Musical. Siapa sini pernah tonton High School Musical? Dah lama juga ni cerita ni ya. Oh, Siapa ada pernah yang tahu tonton ya? angkat tangan? Siapa pernah tonton High School Musical? Tak semua yang tahu cerita yang Cerita lama jugalah. Mungkin masa filem ni ditayangkan mereka semua masih bayi mungkin Masih Pada baik zaman lah. kita ya mungkin. Ya, Mungkin, betul tu ya. Raja. yang awal-awal 2000. Alright, saya teruskan. Jadi dari yang kita dapat lihat dari video klip ini, untuk melakukan senaman mulut seperti begitulah yang membuat yang ma gitu kan. Jadi boleh tak anda semua cuba melakukannya? Itu soalan. Bagaimana kita nak lakukan satu-satu ke secara Nyalakan mikrofon anda, tak apa, kita bising sama-sama. Unmute yourselves, okay, dan kita cuba. Andrea, kita cuba. dalam library yang perpustakaan tu macam mana? Yang dalam perpustakaan tu jangan, nanti awak dimarah. Dimarahi. Jangan. Yang ada di rumah atau di classroom tu, cubalah senaman mulut ni, okey? Okay, semua cuba. Bagus. Bahagiannya. Okay, kalau boleh semua lakukan sekali, boleh mungkin saya kirakanlah 3, 2, 1 kita lakukan mah. Boleh, 2 je. Mah. Okay, kita cuba ya sama-sama. 3, 2, 1. Dah macam jurun bepek macam burung dah semua ni. Okey, terima kasih semua. Yalah. Saya harap anda dapat kurangkan tegangan otot anda. Di Otot tu muka apa? Otot tu masalah. Jadi saya harap dapat kurangkan tegangan, jadi boleh lebih stretch kan. Dan dengan kita lebih kita dapat kurangkan tegangan, ia akan membantu kita dalam langkah kedua, iaitu apa itu pembelit lidah? Anda tahu tak? Siapa-siapa nak jawab? Mungkin Andrea, awak nak pilih sesiapa di sini untuk jawab? Okay. Saya pilihlah. Bolehkah kita ada dari Bukit Panjang, Sekolah Rendah Bukit Panjang, Syarifuddin? Syarifuddin dari Bukit Panjang. Sekolah Rendah Syarifuddin. Bukit Panjang. Kakakku kataku ke kaki kiriku kaku, jadiku kikis kuku kaki kiriku. Oh, macam buat lagu gitu dia nyanyi untuk kita. Terima kasih. Sekarang masalahnya kita tanya. Okay, adik bagus. Kakak suka adik nyanyi. Sedap sekali. Tapi masalahnya sekarang, okay, dia punya soalan ni. Tahu tak pembelit lidah dalam bahasa Inggeris tu apa? Apa Radia ataupun Syazwani mungkin awak siapa berjawab? Okey. Tongue twister. Betul. Dia dah terus Mungkin buat adik yang pembelit sebelum lidahnya, tadi dia excited. excited lah dia. Syabas. Okey, Andre teruskan. Kita nak excitement ya. Yalah, baiklah. Jadi memang pembelit lidah itu tongue twister. Jadi saya tak sangka tadi terkejut saya. Dia nyanyikan. Dia nyanyi. Kakakku kata tak tahu lah macam mana dia nyanyi lah. Next level ya. See my level. Bagus. Dia next level. Okey. Yalah, jadi dengan pembelit lidah ini kita dapat kurangkan seperti saya katakan tadi, kurangkan tegangan lidah ya.
Jadi lebih bebas ya, lebih free, tak terkurung lah. Jadi Lebih senang untuk kita berkomunikasi lah. ya, benar-benar. Jadi tak terbelit. Nah, nanti dengan kita membelit lidah secara opposite-nya, secara kita dapat kurangkan kita risiko untuk perkataan kami terbelit. Jadi Tadi siapa tu yang nyanyi? Mungkin dia boleh ajar kita macam mana nak nyanyi. boleh Boleh juga. tak sebentar? Siapa tu Ni tadi? Syarifuddin dari ah, sekolah Panjang. rendah Mungkin Bukit Panjang. awak boleh ajar semua kat sini macam nak nyanyi kerana saya tak pernah dengar lagu tu. Betul. Cuba. Okay, cuba lagi. Kakakku kata kuku kaki kiriku kaku jadi kikisku kalau kiki kiriku. Terima kasih Ada berdua Syarifuddin. lagi efek je. Bergema sekali ya. Bagus. Bergemar, salah pula lagu, tak apa. Teruskan. Betul itu. Okey, Andri berikan contoh bagaimana mau lakukan pembelit lidah ini. Alright, jadi kalau tak nak nyanyi, mudah saja, kita bacakan saja. Jadi mungkin ada variasi lah, dari perlahan, terus kita secara cepat, secara pantas kita baca. Itu baru kita dapat merasakan betapa membelitkan lidah, pembelit lidah ini. Jadi mungkin kita boleh memulakan dengan perlahan. Ini mudahlah dengan perlahan. Kakakku kata, kuku kaki kiriku kaku. Jadi ku kikis kuku kaki kiriku. Mudah dengan mudah kan. Jadi kalau kita percepatkan mungkin lebih susah lah. Saya cuba yang paling cepat. Saya cubalah. Yang paling cepat saya boleh lah. Mungkin anda boleh lebih cepat. Tapi saya cuba yang limit tahap saya yang paling cepat. Okey. 1, 2, 3. Kakakku kata kuku kaki kiriku kaku. Jadi ku kikis kuku kaki kiriku. Gitu. Cepat. Ya, gitulah. Jadi anda boleh mungkin anda boleh ambil nota ke ambil gambar screenshot apa-apa. Boleh Jadi cuba di rumah. boleh cuba di rumah. Latihkan diri dengan pembelit lidah ini. Okey, seterusnya. Next station. Okey. Ya, baru betul. Buka mulut anda. Jadi apa dimaksudkan dengan membuka mulut anda? Semudahlah, buka mulut anda saja. Tapi mengapa? Mengapa harus kami membuka mulut anda untuk memastikan artikulasi yang lebih berkesan? Sebenarnya bentuk yang betul, ya, jika kita buka mulut kami dengan betul, yang bentuk yang mengikut apa yang kita hendak katakan. Okey, saya berikan contoh. Jika kami hendak cakapkan perkataan yang mempunyai huruf A, seperti mungkin apple, kita harus bercakap apple, ya, buka mulut seperti apple. Kami tak boleh bentuk yang salah, mungkin apple gitu gini. Itu bahasa Inggeris lah. Jadi dengan bentuk yang betul, kita akan memastikan yang apa kita cakap itu, percakapan kita itu lebih baik. Dan mungkin harap-harap senang difahami lah siapa yang mendengar percakapan kami itu. Seterusnya, ada poin yang kedua. Yalah, seperti saya katakan tadi, dapat mengelakkan percakapan yang kurang jelas. Jadi saya mungkin kita boleh dapat contoh. Okey, saya akan memberikan satu ayat dan mungkin satu daripada adik-adik kami di sini boleh memberikan contoh percakapan yang jelas. Jadi nanti saya boleh katakan percakapan yang kurang jelas bagi ayat itu. Okey, ayat dia mungkin saya suka makan nasi lemak. Okey, saya suka makan nasi lemak. Simple aja. Jadi dengan bentuk yang betul, saya nak satu daripada adik-adik kami di sini untuk mencuba katakan saya suka makan nasi lemak. Dan mungkin kita boleh dapatkan adik Amni Hana dari Sekolah Rendah Choa Chu Kang. Adik Amni Hana, ada tak? Silakan untuk unmute.
Oh, hello. Okay, hello. Okay, jadi cuba katakan saya suka makan nasi lemak dengan percakapan dengan bentuk mulut yang betul. Jadi kalau boleh remove lah dia mask. Penutup mulut. Bentuk mulut. Boleh untuk sekarang je, untuk sebentar saja. Okey. Cuba katakan Saya suka makan nasi lemak. alright. Terima kasih adik Ami. Komen betul adik. Okey. tutup balik. Itu bentuk yang betul. Pastikan yang vowel-vowel anda A, E, I, O, U bentuk mulut itu sama dan betul. Okey, mana yang harus katakan A, bentuk mulut buka A. A, I, O, U. Okey. Okey. Tu nanti kita akan pelajari ya nanti. Ya. Dia macam foreshadowing itu. Ya. Alright, yalah betul. Jadi betul Syabas, tapi saya akan cuba menunjukkanlah cara yang salah jika kami hendak mengatakan ayat itu. Saya cuba yang kurang jelas mungkin saya suka makan nasi lemak. Itu saya bukan saja saya percakapan kurang jelas, saya juga slurring my words ya, mencantumkan perkataan-perkataan itu. Itu tak baik itu tak bagus. Tidak jelas. Tak jelas langsung. Apa saya cakap kan nanti orang pun bingit ya. Jadi jika nak dengan jelas kita harus membuka mulut kami, membuka mulut kita dengan menggunakan bentuk yang betul, mengikutkan huruf lah. Jadi mungkin ayat itu tadi saya boleh katakan saya suka makan nasi lemak. Ya, betul. Tenang, simple saja. So, cakap dengan ibu bapa begitu ke? Boleh tapi jangan lebihkan dia drama lah, jangan terlalu ekspresif, janganlah nanti mak bapak ingat. Ya, Andri, kita tahu awak penggemar berlakon tapi bukanlah macam gitu ya. Okey, seterusnya. Secara untuk latihan mungkin boleh. Alright. Seterusnya, fahami isi anda. Jadi bagaimana untuk fahami isi anda? Yang penting pertama kita harus tahu apa yang hendak disampaikan. Tahulah apa itu pesanan yang kita hendak memberitahu kepada yang sedang kami bercakap itu, ya. Dan kita harus tahu dengan jelas, jangan beat around the bush lah, kalau bahasa Inggeris beat around the bush, jangan berputar balik. Jangan belit-belit apa yang ingin disampaikan. Straight to the point, ya. Tahu apa yang hendak disampaikan. Terusnya Seterusnya aku yang tak kuat saya cakap kuat lagi. Okey ya. Seterusnya kita harus fahami pesanan utama di sebalik ucapan anda. Ya, jadi bila anda bercakap itu mungkin cuba tekankan pesanan utama dalam pesanan anda itu. Jadi dalam ayat mungkin saya cakap lah, saya hendak pulang ke rumah. Tapi ia berdasarkan konteks juga kan. Jika anda hendak memberitahu, jika seseorang itu bertanyakan kepada anda hendak ke mana? Anda tak boleh jawab, saya hendak pulang ke rumah. Itu emphasis yang salah lah. Kita tekankan perkataan yang salah. Yang pesanan utama itu pulang ke rumah. Ya, dia tanya kita nak pergi mana? Kita nak pulang ke rumah. Jadi pesanan utama untuk pulang ke rumah, kita harus tekankan itu dengan mengatakan saya hendak pulang ke rumah. Okay, saya mau tanyakan kepada Kak Radia kita. Kak Radia, okey, saya nak tanyakan ni. Tentang fahami isi anda, bagaimana ia boleh membantu anda di pembentangan di kelas? Soalan yang sangat penting tu Zikri. Terima kasih atas soalannya. Sama-sama. Kita dah tekankan bahawa isi itu penting kan? Tetapi bagi pembentangan di kelas, struktur penyampaian yang baik juga amat penting. Dan ini akan memastikan isi yang hendak kita sampaikan tu dapat difahami dengan jelas. Bagaimana pula kita nak membentuk struktur penyampaian yang baik? Ada 3 cara. Yang pertama, kita perlukan tajuk ataupun topik perbualan. Seterusnya, baru kita sampaikan isi dan kembangkannya dengan teliti. Ingatkan pesanan utama. Dan yang terakhir, kita dapat rumuskan isi
dan selitkan akhir kata dengan pendapat kita ataupun petikan kata-kata yang sesuai ataupun relevan. Sebagai pelajar universiti yang dikehendaki untuk membuat persembahan yang banyak ya, struktur penyampaian yang rapi ini amat berguna. Jadi rakan-rakan yang lain juga dan guru dapat memahami apa yang kita nak sampaikan dengan jelas. Jadi adik-adik di sekolah juga dapat gunakan struktur yang rapi seperti ini sama ada dalam penulisan, persembahan dan sebagainya. Kak Radia boleh ulangkan tiga-tiga Okey, saya ulang lagi ya. Yang pertama, kita perlukan tajuk ataupun topik perbualan. Yang kedua, kembangkan isi dengan jelas. Dan yang ketiga, rumuskan isi dengan kata-kata ataupun akhir kata yang sesuai ataupun relevan. Boleh? Boleh. Dapat Ini ya juga semua? boleh bantukan adik-adik dalam peperiksaan lisan atau kalau ada karangan. Ini akan membantu adik-adik semua. Okey? Terima kasih Kak Nadia. Terima kasih. Sama-sama. Alright. Jika kita teruskan. Gitulah. Itu mungkin reaksi orang-orang jika mereka tak dapat memahami anda punya pesanan anda. The message was not clear. Nanti kena marah pula. Jadi pastikan anda bercakap dengan jelas lah ya. Alright. Jadi ini panduan untuk perbualan yang lebih berisi. Jadi bagaimana kita memastikan apa yang kita nak cakapkan itu tidak hanya berakhir di situ, tapi kita dapat mengembangkan lagi perbualan kami. Jadi kita boleh panjangkan lagi lah waktu atau durasi kita berbual itu. Jadi lebih interaktif, boleh mempelajari lebih lanjut ya dalam perbualan itu. Jadi bagaimana hendak mendapatkan perbualan yang lebih berisi? Pertama, seperti kakak kami telah menjelaskan tadi, harus mengetahui topik ataupun tajuk. Seperti mungkin contoh saya suka bermain badminton. Okey, saya suka bermain badminton. Itu topiknya. Seterusnya penjelasan. Jadi kalau buat lebih baik kita dapat menjelaskan mengapa mengapa kita gemar bermain badminton. Mungkin saya gemar bermain badminton kerana dapat beriadah dan meluangkan masa dengan kawan-kawan rapat saya. Itu penjelasan lah bagi topik dan tajuk yang diberikan. Dan seterusnya, ya boleh lagi kita kembangkan lagi. Perkembangan. Dengan perkembangan ini dapat lagi kita meluaskan perbualan kami. Jadi tidak hanya berakhir di situlah. Jadi perkembangan mungkin elaboration kita boleh katakan selalu juga saya bermain badminton. Mungkin di bawah di kolong blok atau di padang pula di tempat tertutup. Begitulah. Padang pula, padang main bola. Alright, seterusnya yang terakhir kaitan. Kaitan kepada apa? Kaitan kepada topik. Itu bahasa Inggerisnya link. Jadi kita harus mengaitkan apa yang kita sudah perbualkan itu kepada topik yang kita mula-mula katakan itu. Jadi dengan itu saya gemar bermain badminton atas sebab-sebab yang saya sudah berikan. Begitulah cara yang mudah. Jadi jika anda dapat mengenali sebenarnya yang empat perkara yang saya telah memberikan di sini sebenarnya tak asing pada anda semua. Saya harap tak asing lah. Anda sudah patut mengetahuinya dalam bahasa Inggeris. Kerana dalam bahasa Inggeris ia dikenali sebagai PEEL. P-E-E-L. Saya harap anda semua faham kan, tahu apa itu PEEL structure, iaitu point, explanation, elaboration dan link. Jadi serupa sama seperti bahasa Inggeris, cuma ini kita menterjemahkan pada bahasa Melayu. Cuma tak ada yang catchy lah, TPPK, bukan macam PEEL kan. Jadi kita belum jumpa yang perkataan yang catchy untuk mengabarkan semua.
Betul. Jadi biasakan diri dengan panduan-panduan ini dengan topik penjelasan perkembangan dan kaitan dalam everyday life. Mungkin kita boleh Perkembangan seharian. contoh lah kan. Boleh kita dapatkan contoh. Jadi Mungkin Andri tanyakan soalan kepada Kak Syazwani. Satu soalan, Kak Syazwani jawab dan mungkin lepas tu kita dapatkan lagi satu pelajar untuk menjawab soalan yang sama. Ya? Boleh. Okey. Mengikutilah. Satu soalan yang mudah lah. Okey. Simple lah. Dari tadi Kita cuba ya. yang mudah. Jadi soalan ni dengan harus jawapannya harus mengandungi lah empat-empat perkara ini. Struktur ini. Yes. Apakah subjek kegemaran anda? Sila jawab Kak Syazwani. Subjek kegemaran saya ialah geografi kerana menerusi subjek itu saya dapat mempelajari tentang negara-negara lain, bagaimana negara lain berfungsi dan ini lagi meningkatkan pemahaman saya tentang perkara yang berlaku di sekeliling saya. Oleh itu saya gemar dengan subjek geografi. Okey, terima kasih Kak Syazwani. Itu topik ada, penjelasan ada, perkembangan ada dan juga kaitan. Kak Syazwani suka subjek geografi kerana apa? Boleh menolong Lebih faham memahami tentang lain. Apa yang berlaku di sekeliling saya. Baik. Dan beliau kembangkan topik yang diberi dan juga kaitkan balik kepada topik itu. Okey, kita mau memanggil siapa, Andri? Alright. Saya ingin memanggil sedia. Kejap. Saya nak memanggil mungkin adik Alia dari sekolah Hague Girls. Sekolah perempuan Hague. Adik Alia. Ada tak? Alamak, apa ni? Dengar tak? Sorry. Okey, ada tak adik? Kalau tak ada kita terus. Ada? Ada tu? Oh, okey. Jadi soalan yang sama saya tanyakan, apakah subjek kegemaran anda? Jawab dengan memberikan topik, penjelasan, mengembangkannya dan kaitkan semula dengan topik. Mudah saja. Subjek kegemaran saya adalah bahasa Melayu kerana pada saya itu subjek yang saya lebih kuat daripada antara yang lain. Saya juga suka bahasa Melayu kerana ia lebih menarik perhatian saya macam dari kalau compare dengan mungkin sains kan, saya lebih suka bahasa Melayu. Okey. Dan kaitannya ada kaitan. Summarize je. Summary. Link boleh anda kaitkan semula pada topik. Dan oleh itu ke apa? Jadi kesimpulannya saya saya lebih suka subjek bahasa Melayu. Alright, syabas. Terima kasih. Cubaan yang baik sekali. Terima kasih. Alright. Ya, benar. Dan ya, baguslah anda gemar bahasa Melayu kerana sekarang kita sedang mempelajari aspek-aspek bahasa Melayu kan. Jadi yalah, dengan mengetahui panduan ini, dengan 4 perkara ini, ia dapat membantu jika anda sedarilah, jika adik-adik semua sedari, ia dapat membantu anda dalam menjawab dengan lebih baik. Dan itu akan sudah tentu ia akan membantu dalam peperiksaan lisan. Jadi bagus, dengan mempelajari ini mungkin dapat melatih untuk memperbaiki lisan anda jika belum lebih baik, dan teruskan untuk memperbaiki lagi. Okey. Baiklah. Kami ke start yang seterusnya. Andri mungkin yang cepat sedikit kerana Zikri harus
Oh ya, kekurangan masa. Maaf. Okey, jika boleh kita imbas semula recap apa yang kita telah pelajari. Pertama, senaman mulut. Ya, senaman mulut penting untuk kurangkan tegangan. Semua ingat buat burung tadi. Senaman mulut itu. Nanti lepas ni boleh buat lagi. Alright. Dan kedua, kita juga harus buka mulut anda. Ya, buka. Jadi lebih bebas ya mulut anda berbicara dan perkataan yang betul akan keluar. Jangan cakap yang perkataan yang salah. Dan ketiga, fahami isi anda. Ya, praktikkan, amalkan PEEL tapi dalam bahasa Melayu lah. Yang itu yang 4 perkara tadi supaya dapat ya memberikan perbualan yang lebih baik lah, lebih komprehensif kan, lebih jelas. Terima kasih. Itu sahaja bahagian pertama yang telah kongsikan oleh saya. Saya ingin memberikan masa saya sekarang kepada rakan saya Zikri. Okey. Sebelum kita mulakan, kita akan mulakan dengan aktiviti kedua iaitu A, E, I, O, U. Okey, tadi semua ingatkan saya ada kongsikan tentang vowel dalam bahasa Melayu iaitu A, E, I, O, U. Okey, jadi saya ingin memanggil, mari kita panggil Ajiana daripada Sekolah Rendah Alexandra. Oh, tengok backdrop dia kat castle tu. Okey, Adriana. Okey, cuba awak A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Okey, saya mau lihat bentuk mulut awak. Buka. A, E, I, O, U. 1, 2, 3. A, E, I, O, U. Okey, terima kasih. Okey, betul itu. Aktiviti kedua ini membantu kita untuk membiasakan diri dengan vowel-vowel kita iaitu A, E, I, O, U. Jadi di rumah awak boleh mempraktikkan latihan ini A, E, I, O, U. Okey, seterusnya saya akan kongsikan langkah-langkah lontaran suara. Siapa di sini tahu lontaran suara itu apa? Boleh saya panggil siapa ni? Aris dari Sekolah Rendah Clementi. Apa itu lontaran suara? Aris. Betul tak? Mungkin ia suara yang tinggi atau pelan. Okey. Kurang tepat tapi percubaan yang baik. Tinggi itu maksudnya suara yang tinggi lah. Tapi lontaran suara maksudnya suara yang kuat, yang jelas dan kuat. Okey, lontaran suara dalam bahasa Inggeris itu voice projection. Okey, jadi saya akan kongsikan tips-tips untuk lontarkan suara anda. Okey, langkah pertama, kita ada pernafasan yang betul. Okey, nombor 2, kita ada postur yang betul. Postur itu bentuk badan anda. Okay, tadi kita ada bentuk mulut, sekarang kita bentuk badan pula. Okay, jadi ini lain sikit. Nombor 3, kita ada tuju jauh. Okay, tuju jauh maksudnya awak harus, dalam bahasa Inggeris awak harus aim far. Okay, tuju jauh. Nombor 4, berlatih artikulasi betul. Okay, tadi Andri sudah kongsikan tips-tips untuk artikulasi yang baik kan. Jadi awak harus praktikan tips-tips tersebut. Dan nombor 5, awak harus yakin dengan diri anda sendiri. Okey, amalkan 5 langkah-langkah ini. Kalau adik-adik mau notakan, pernafasan yang betul, postur yang betul, tuju jauh, berlatih artikulasi yang betul dan yakin dengan diri anda sendiri. Okey, sekarang saya akan elaborate. Tadi bahasa Inggeris pilihan belajar. Okey, pertama, pernafasan yang betul. Elakkan daripada memberikan tekanan kepada tekak secara keterlaluan. Elakkan daripada memberikan tekanan kepada tekak secara keterlaluan. Ini maksudnya pernafasan yang betul dapat membantu adik-adik semua untuk gunakan suara perut daripada suara tekak. Okey, kalau kita gunakan suara tekak banyak sangat, nanti tekak sakit tau. Tekak sakit. Jadi dalam bahasa lisan, kalau ada peperiksaan lisan, kalau gunakan suara tekak banyak sangat, nanti susah untuk awak semua berkomunikasi dengan guru-guru di depan. Okey, seterusnya. Senaman pernafasan. Okey. Cara bernafas dengan betul sebenarnya, awak harus nafas dari hidung,
dan keluarkan dari mulut. Okey, ini dapat mengembangkan perut anda dengan angin supaya bila keluarkan suara-suara, keluarkan perkataan akan lebih senang dan lebih jelas dan awak tidak sakitkan tekak awak. Okey. Saya mahu semua orang cuba sekarang nafas dari hidung dan keluarkan dari mulut. Okey? Andri cuba sekali Andri ya. Nafas dari hidung, keluarkan dari mulut. Andri terkeluar tadi, dia baru masuk kembali. Ya Okey. Allah. Okey, semua cuba 1 2 3 kita nafas dari hidung. Okey, 1 2 3. Dan keluarkan dari mulut. Kita cuba lagi satu kali. Nafas dari hidung. Dan keluarkan dari mulut. Okey. Pastikan anda berus gigi ya. Boleh bau Yang dari memakai komputer pelitup ni. tu. Okey, biasakan diri dengan pernafasan yang betul supaya anda tidak sakitkan tekak anda bila berbual kerana awak dapat berbual dan berkomunikasi lalui gunakan suara perut. Okey, seterusnya. Okey, Naufal. Adik Naufal dari Sekolah Rendah Fernville. Adik Naufal tolong mutekan diri anda sendiri. Terima kasih. Okey, dan pernafasan yang betul keluarkan suara daripada diafragma. From the bottom, okay, all the way to the water surface is what we. Okey. Keluarkan suara daripada diafragma. Diafragma itu apa? Kadar dia? Kadar dia. Apa itu diafragma? Soalan sains ya. Saya perlu ingat kembali apa tu diafragma. Perbetulkan saya ya kalau saya salah. Okay. Diafragma tu merupakan lapisan di tengah-tengah perut dan juga paru-paru. Betul tak? Panjangnya. Jawapan yang tepat tapi panjang ya. Semua bagus. Lupa. Jelas Boleh betul. jadi doktor ya. Terima kasih. Jadi diafragma ni Zikri, can you give them English name? Maybe Okey, bahasa Inggeris diafragma. Betul tu Daniel Faris dari sekolah Betul, diaphragm. Diaphragm. Diafragma itu diaphragm. Jadi bila awak nafas dari hidung, awak penuhkan diaphragm awak dan gunakan suara perut anda tersebut. Okey? Seterusnya. Terima kasih Naufal ya. Ini dalam gambar ini tadi awak boleh lihat kan gambar tadi ke belakang. Gambar apa Sabar. Okey, ini. Gambar ini menunjukkan yang awak kalau awak gunakan suara tekak banyak sangat, suara tekak awak akan sakit dan kita tidak mahu gunakan suara tekak dengan keterlaluan. Okey, seterusnya. Okey, postur yang betul mengurangkan penyekatan suara di tekak. Tadi kita belajar tentang buka mulut kan dan cara buka mulut dengan betul. Okey, sekarang kita akan belajar postur yang betul. Bentuk badan pula. Okey, seterusnya. Kurangkan ketegangan otot. Okey, bila awak diri atau bila duduk, kalau awak bongkokkan diri nanti bila awak mahu cakap, ingin berkomunikasi, akan tersekat-sekat. Okey? Jadi bila ada postur yang betul, perkataan-perkataan yang ingin disampaikan akan keluar dengan senang. Okey, ada gambar kan lepas ni Kak Diana? Lagi satu. Okey, sekarang ada 6 gambar di sini, 6 lelaki di dalam gambar ni. Saya mahu memanggil siapa ni? Nabil Lutfi dari Sekolah Rendah Tampines North. Nabil Lutfi, okey. Dalam gambar ini ada 6 lelaki ini di mana postur yang betul. Nombor 1, nombor 2, dari kiri ke kanan 1, 2, 3, 4, 5 atau 6. 6. Nombor 6. Okey, kenapa? Kenapa nombor 6 postur yang betul? Kerana postur dia tegak macam tak bongkok. Betul itu. Jawapan yang paling tepat. Nombor 6. Inilah postur yang betul. Jadi adik-adik bila ingin berkomunikasi dengan rakan-rakan atau guru-guru, biasakan diri dengan postur yang betul supaya belakang tidak sakit dan supaya perkataan-perkataan yang ingin disampaikan akan dapat keluar dengan jelas. Okay, kalau awak lihat nombor 2 itu,
Nombor 2 itu tegak sangat. Ini sama seperti kalau masuk NS kepada adik-adik lelaki yang bila dah besar dah masuk NS kan. Inilah sama seperti sedia, tak salah saya. Okay, ini akan tegak sangat, badan awak tegak sangat dan otot-otot akan tegak. Okay, nanti badan akan sakit. Jadi amalkan postur nombor 6. Tidak begitu tegak dan tidak begitu bongkok. Okay, ini akan juga bantu dengan lontaran suara yang lebih baik. Seterusnya. Okay, tuju jauh. Ini penting. Okay, pastikan suara dilontarkan sehingga ke hujung bilik. Okay, kita tidak mahu cakap dengan semut-semut di depan. Kalau kita cakap dengan semut-semut, nanti tak diorang nak dengar kata kita. Betul tak? Betul kan? Jadi kita ingin memastikan yang message kita, apa-apa yang kita ingin sampaikan dapat didengar dengan orang di hujung bilik. Okay, ini dapat membantu dengan peperiksaan lisan supaya guru-guru anda boleh dengar apa yang awak ingin menyampaikan dengan jelas. Okay, jadi awak harus tuju jauh dan jangan cakap dengan semut-semut kat bilik itu. Okay? Okay. Poin seterusnya. Supaya semua dapat mendengar pesanan secara jelas. Seperti saya katakan tadi, awak harus tuju jauh bila ingin berkomunikasi dan harus memastikan yang semua orang dapat dengar apa yang awak ingin sampaikan. Okey, seterusnya. Okey, berlatih dengan artikulasi yang betul. Amalkan 3 panduan yang dikongsikan oleh Andri tadi. Tadi siapa boleh ingat? Andri? Mana Andri? Andri? Okey, Andri saya. Ya, saya. Apakah 3 tips anda tadi? Boleh dengar? Okay, kita tak apalah, kita jangan tanya Andri, dia tengah bising. Kenapa ada 2? Okey, tak apa. Mungkin kita tanya satu daripada rakan bahasa kita di sini yang boleh ingat tadi apa yang dikongsikan dalam sesi bahagian pertama, 3 panduan yang diberikan. Sebentar ya, saya tanya kepada Irfan. Irfan dari Sekolah Rendah Alexandra. Boleh ambil diri sendiri. Okey, Irfan. Ya. Apa awak memahami dari yakin dengan diri anda sendiri? Confident, bagi diri confident. Betul, tepat. Awak harus confident dengan diri sendiri. Okey, bahasa Inggerisnya confident lah. Saya akan teruskan. Yakinkan diri, awak harus libatkan penonton. Awak harus memastikan yang penonton-penonton anda dan sesiapa yang awak sedang berkomunikasi dengan, awak harus pastikan yang mereka dapat dengar dan mereka dapat memahami apa yang awak sedang menyampaikan. Jadi bila awak yakinkan diri sendiri, semua orang akan mahu dengar dengan apa awak ingin cakapkan. Okey? Poin ini, motivasi membawa kepada lontaran suara yang baik. Okey, seperti saya katakan tadi, kalau awak yakin dengan diri awak sendiri, awak akan lebih bermotivasi untuk lontarkan suara dan menyampaikan apa yang awak ingin katakan. Okey? Jadi awak harus, untuk yakinkan dengan diri sendiri, awak dapat menampilkan diri dengan baik, awak dapat libatkan penonton-penonton anda, kawan-kawan atau guru-guru yang awak sedang berkomunikasi dengan, dan juga motivasi dapat membawa kepada lontaran suara yang baik. Okey? Okey, kami imbas semula apa yang saya katakan tadi. Untuk mendapatkan lontaran suara yang baik, kita harus ada pernafasan yang betul. Kalau sesiapa ingat tadi, kita harus bernafas dari, siapa boleh unmute? Bernafas dari hidung. Nafas dari hidung dan keluarkan dari mulut. Bernafas gunakan hidung dan keluarkan dari mulut. Nombor 2, postur yang betul. Bentuk badan yang betul. Okey? Awak tidak mahu bongkok dan awak tidak mahu terlalu tegang. Okey? Postur yang betul dapat memastikan yang apa yang awak ingin menyampaikan tidak tersekat-sekat. Nombor 3, awak harus tuju jauh. Okey? Awak harus memastikan yang apa yang awak ingin sampaikan dapat didengar dari dengan semua orang di dalam bilik itu. Nombor 4, latihkan diri dengan artikulasi yang betul. Yang tadi
tips-tips yang telah dikongsi oleh Andri, awak harus amalkan dan mempraktikkan tips-tips untuk berartikulasi dengan betul. Dan nombor 5, awak harus yakinkan dengan diri awak sendiri. Kerana jika awak yakin, tadi kita kongsi apa? Motivasi membawa kepada lontaran suara yang baik. Okay? Bila awak yakin dengan diri awak sendiri, awak akan lebih bermotivasi untuk menyampaikan mesej-mesej yang tertentu. Okay? Kesimpulannya, okay, dan habis sebentar lagi. Okay? Kesimpulannya, saya akan mulakan dengan saya punya slide dulu. Awak harus lontarkan suara awak dengan baik kerana lontaran suara dapat memastikan yang apa yang ingin disampaikan dapat didengar dengan jelas oleh rakan-rakan atau guru-guru atau sesiapa yang awak ingin berkomunikasi. Okey, dan saya tidak dapat lihat adik-adik di sini, tetapi saya ingin tanya soalan. Yang 5 langkah lontaran suara yang baik, sesiapa boleh ingat? Kak Liana boleh panggil satu adik untuk... Okey, mungkin sabar ya, mungkin saya pilih. Daniel Faris. Daniel Faris. Ada tak? Dari sekolah rendah? Fernvale Primary. Dari Fernvale Ya. Primary. Ada. Okey, adik. Boleh dengar Boleh. Okey. Apa 5 langkah lontaran suara yang baik yang saya telah kongsikan tadi? Nombor 1, Lontaran suara yang baik. Nombor 1, pernafasan yang betul. pernafasan yang betul. Okey. Nombor 2, Postur yang betul. postur yang betul. Terima kasih. Nombor 3, Tuju jauh. tuju jauh. Nombor 4, Latihkan diri dengan artikulasi betul. terima kasih. Dan nombor 5, Dan yakinkan diri. yakinkan diri Bagus. sendiri. Terima kasih adik. Okey, ni adik dah nota Adik took down the notes, is it? Okey, terima kasih. Dan lontaran suara dapat membantu kita semua dalam peperiksaan lisan supaya kita boleh memastikan yang guru-guru dapat mendengar dengan jelas apa yang kita ingin menyampaikan. Okey, Andri, kesimpulan awak pula? Alright, baiklah. Kesimpulan saya adalah memang penting ya untuk kami pelajari cara-cara artikulasi ini kerana mungkin bukan sahaja kita dapat gunakan untuk peperiksaan lisan, perbualan seharian juga, dan yang lebih penting mungkin pada masa depan mungkin kita sedang mencari kerja ke, kami hendak pergi ke interview atau temu duga, dan artikulasi yang baik itu dapat membantu kami melaksanakan temu duga itu dengan lebih baik dan untuk menunjukkan kepada orang yang sedang menemu duga kami itu memberikan first impression lah yang baik, pandangan pertama yang baik tentang kami, persepsi yang baik tentang kami. Temu duga tu apa tu, Andri? Temu duga? Temu duga interview. Betul, interview. Jadi contohlah kalau bila adik-adik dah besar dah nak masuk kerja, dah mula kerja, awak ada interview, awak harus berkomunikasi dengan cara yang baik dan berkesan dengan bos-bos tertentu dan harus memastikan yang awak dapat berartikulasi dan juga dapat lontarkan suara dengan baik dan jelas supaya temu duga itu dapat lancar. Berjalan Saya rasa ada di antara rakan-rakan bahasa kita di sini juga, mereka kini sedang dalam proses direct school admission ya. Jadi ada antara mereka juga harus melalui temu duga kalau tak salah saya. Jadi ini juga merupakan tip-tip yang akan berguna lah untuk awak semua. Dapat bantu adik-adik semua lah. Memberi yang temu duga kami itu anggapan yang baik lah tentang diri. Betul.